Pengalaman di mana pada bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu usahawan peladang Pertuan Peladang Kawasan Muar Selatan Johor, dan telah pun berada atas talian sekarang ini Encik Abdul Hafiz bin Win. Assalamualaikum, apa khabar Encik Hafiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator kita Encik Kamarul Arifin. Saya alhamdulillah lah hari ini sihat untuk meneruskan sesi webinar kita lah sempena Hari Peladang, Peternak dan Nelayan 2021. Ya, macam mana keadaan di Kesang Cik Hafiz sekarang ni? Semua okey ke? Okey, kawasan di Kesang pada saya cantik, cuaca pun okey ya. Musim hujan pun sebenarnya telah berlalu. Sekarang ni agak panas. Untuk pertanian ni satu cabaran lah ya di Kesang ni sekarang. Ya, okey, baik Cik Hafiz. Okey, baik, untuk makluman para peserta, untuk makluman saudara, Encik Hafiz ni sebenarnya merupakan golongan profesional dan juga usahawan korporat yang berjaya. Tapi sekarang ini beliau melibatkan diri dalam bidang pertanian. Jadi mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan dengan kita yang mendengar pada hari ini serba sedikit berkaitan dengan latar belakang dan bagaimana sebenarnya Encik Hafiz melibatkan diri dalam bidang pertanian. Silakan Encik Hafiz. Okey, terima kasih Encik Kamarul ya. Okey, saya memang berasal daripada Kesang. Saya dilahirkan di Kesang Muar ya. Sekarang ni Kesang ni telah dipindahkan ke daerah Tangkak ya. Dulu Kesang ni di Muar ya. Saya memang dilahirkan di sini. Saya menginap lama sebenarnya di Parit Bunga ya, di Parit Bunga Muar. Tapi setelah kedua arwah ayah saya ya, ibu dan ayah saya meninggal, saya berpindah ke tempat kelahiran saya lah di Kesang, tak jauh pun, dalam few kilometer saja ya. Jadi saya telah berpindah di Kesang. Saya telah membina lah, saya telah membuat rumah saya di sini, dan saya telah membuat satu kawasan konsep homestay ya, sebagai agrotourism ya, saya di Kesang, yang saya namakan sebagai Kampung Melaya Homestay. Jadi itulah merupakan satu titik tolaknya bagaimana saya menceburkan diri dalam bidang pertanian ni. Sebenarnya daripada kecil saya memang telah didedahkanlah oleh kedua ibu bapa saya. Kalau di kawasan sekitar saya ni di Muar ya, di kawasan Tangkak ni memang biasa ya, memang biasa penduduk-penduduknya mempunyai kebun, ladang tu perkara biasa ya. Kedua ibu bapa saya cikgu ya, guru, arwah atuk saya pun guru ya. Syukur juga kerana mereka telah meninggalkan ya tanah-tanah ya yang boleh dikomersialkan ya untuk saya. Jadi sekarang ni saya mengusahakan tanah milik keluarga ya, di Kesang, di beberapa kawasan sekitar. Jadi dari situ daripada kecil saya memang didedahkan dengan sektor pertanian ya. Saya mengikut ibu bapa saya ya, menjaga kebun begitu. Tapi cuma apabila saya telah melanjutkan pelajaran ke UUM, daripada saya memang bersekolah semua di Muar lah ya. Jadi bila universiti saya ke Kedah di UUM. Jadi masa tu saya terpaksalah meninggalkan bidang pertanian ni ya. Meninggalkan bidang pertanian dan fokus kepada bidang pekerjaan dan melibatkan diri dalam sektor korporat lah ya. Saya sebagai background saya ialah chartered accountant ya. Chartered accountant yang daripada awal bekerja saya memang fokus dalam bidang kewangan dan pengurusan sehingga saya melibatkan diri dalam perniagaan lah ya. Jadi memang daripada dulu saya berazam ya, tapi tak dapat sepenuh masa. Jadi pada tahun sekitar 2016 ya, setelah bekerja sejak dari tahun 93, jadi saya memang menunggu masa. Saya memang target kalau katakan dalam umur saya menjejaki 50 tu, saya nak menceburkan diri dalam bidang pertanian sepenuh masa. Ya, baik Cik Hafiz. Ya, tadi Cik Hafiz ada kata yang Cik Hafiz ni datang daripada keluarga yang mengusahakan bidang pertanian, kemudian melanjutkan pelajaran dan seterusnya terlibat dalam bidang profesional, usahawan dan sebagainya. Jadi tadi Cik Hafiz pun kata ada terlintas di usia 50 tahun untuk melibatkan diri dalam bidang komersial, bidang pertanian secara komersial. Jadi macam mana sebenarnya Cik Hafiz mempersiapkan diri untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian yang lebih komersial? Silakan Cik Hafiz. Persiapan tu, saya kalau cara saya bekerja, saya akan buat satu perancangan lah. Tapi perancangan saya tu saya takkan sampaikan ke 100% baru saya bermula. Perancangan saya selalunya kalau saya lihat dalam
sekitar 50% ya, perkara yang saya nak buat tu boleh pergi. Maksudnya kita tahu dalam bidang pertanian ni makanan memang memerlukan satu keperluan harian ya. Market dia tetap ada. Cuma saya tak pasti apa yang perlu saya tanam, bagaimana pemasaran dia, siapa yang terlibat. Jadi dari situ saya memulakanlah saya punya pencarian ilmu saya ya. Saya kontak kawan-kawan saya ya. Jadi saya pun dah bertapak, macam saya cakap tadi, saya telah membuat homestay di sini kerana dengan apa ni saya, konsep saya bukan saja pertanian ya, saya nak terlibat juga dalam agrotourism. Jadi di situ jadi bila saya membuat satu kajian ya, kena belajarlah mana apa yang boleh ditanam, apa permintaan yang ada. Lepas tu risiko, semua tanaman ni ada risiko. Tak ada, kalau kita bercakap berkenaan dengan sektor agro ni, tak ada satu pun yang tak ada risiko. Tapi beza dia bagaimana kita mengendalikan risiko, kita memahami risiko. Di situ yang pada saya yang membezakan inilah, membezakan kita bagaimana nak bermula dengan baik. Bukan kata pasti berjaya ya, tapi pada saya kejayaan saya ialah mampu menceburi bidang pertanian ni, agro, yang pada kebanyakan profesional satu bidang yang kotor ya, satu bidang yang tidak berdaya maju. Baik Cik Hafiz, mungkin ada jabatan agensi yang banyak membantu Cik Hafiz dalam mencari ilmu baru dalam bidang pertanian. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan dengan kami. Okey, Cik Kamarul ya. Sebenarnya ada satu penceritaan sedikitlah, okey. Bagaimana saya bermula. Macam saya cakap tadi, saya memang biasa tanam pokok ni, memang saya daripada kecil saya dah biasa. Kita memang ada kebun tapi tidak secara komersial. Jadi bila saya nak bermula, saya carilah kawan-kawan saya, dan syukur alhamdulillah ya, kita ada ramai kontak-kontak saya daripada alumni UUM, daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi saya menghubungi beberapa orang daripada pegawai-pegawai di LPP. Saya menceritakan niat saya. Saya kata saya memang biasa pertanian, saya ada tanah milik keluarga apa semua, insya-Allah modal saya boleh mulakan dengan sendiri. Bukan saya nak minta bantuan dulu. Pasal pada saya, kalau nak minta bantuan, kita tunjukkan kita telah berusaha, kita telah bermula ya. Jadi mereka memberitahu saya bagaimana fungsi LPP, lepas tu fungsi PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan. LPP saya biasa dengar, PPK saya kurang dengar, tapi mereka bagikan saya kontak beberapa nombor-nombor pegawai-pegawai PPK kawasan. Memang amat cukup membantu. Daripada zero, jadi saya telefon. Saya bila telefon pun saya tak tahu. Saya dah biasa macam kita bila bekerja ni, pada saya tak tahu, saya bertanya ya, tak ada malu. Saya cerita, okey, saya orang Kesang, saya ada tanah, apa saya nak buat. Jadi beberapa orang membagikan pendapat. Ada yang kata tanaman ni. Jadi saya kaji. Jadi saya buka balik internet, bagaimana nak menanam ni. Tapi syukur alhamdulillah saya dah diperkenalkan dengan PPK Muar Selatan ya. Muar Selatan semasa tu pegawainya ialah Encik Muhammad Zairi Yahya. Dia memberikan satu pandangan ya. Khidmat nasihat. Ya, khidmat nasihat. Apa yang boleh saya ceburi. Jadi di situ dia perkenalkan juga saya dengan ahli-ahli PPK Muar Selatan yang amat membantu ya. Baik, selain daripada Cik Zairi yang banyak membantu, mungkin siapa lagi yang membantu Cik Hafiz dalam ataupun mendorong Cik Hafiz untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian ni? Apabila saya hubungi pihak PPK Muar Selatan ya, Encik Zairi telah memperkenalkan saya dengan Puan Noraini ya, Puan Noraini binti Haji Lahmak ya. Beliau merupakan satu usahawan wanita yang berjaya ya di PPK Muar Selatan, dan juga sebelum ni merupakan ahli lembaga pengarah PPK Muar Selatan. Beliau amat banyak membantu kami lah, yang mencadangkan kepada kami untuk menanam serai sebagai permulaan, kerana saya ni consider novice ya, petani ya, peladang yang baru. Jadi apabila dicadangkan tanaman serai tu, saya pun membuatlah study saya ya, saya go to internet, saya tanya orang, saya buat costing. Yang penting costing pada saya, costing tu amat penting lah. Saya pun sebagai
background saya sebagai accountant ni, kalau saya tak nampak figure tu saya tak mula ya, saya tak mula. Jadi saya buat costing, saya study dengan kawasan tanaman seluas berapa ekar je. Saya memulakan tanaman serai dalam seluas 6 ekar lebih. Jadi 6 ekar lebih tu kita buatkan plotnya berapa, plot 1, plot 2, plot 3. Jadi plot 4 kita buat sampai 6 plot. Berapa satu tanaman tu berapa kaki, satu rumpun berapa kaki, jadi satu rumpun berapa hasil. Jadi kita targetkan macam mana hasil pengeluaran. Jadi setelah saya buat semua unjuran-unjuran tu, saya rasa penanaman serai ni risiko dia boleh dikawal dan risiko dia manageable, dan hasil dia pun mungkin tak selumayan tanaman lain. Tapi saya tak mengharapkan pencuburan saya dalam bidang pertanian sekali terus berjaya dengan wang ringgit. Tidak. Pada saya kejayaan pertama saya ialah untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian secara komersial, secara serius. Jadi bantuan daripada PPK Muar Selatan dan khidmat nasihat, dorongan, motivasi ini kan amat membantu saya untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian secara serius. Ya, secara serius. Saya bidang pertanian memang sabati dengan saya daripada kecil. Tetapi secara komersial baru saya laksanakan. Saya bermula tahun 2017 tu saya actually 17 saya bermula dengan replant of durian. Saya replant durian-durian di kawasan tanah di Kesang ni, di homestay saya ni. Saya replant balik dengan tanaman pisang. Tapi di situ pun pada saya tak cukup komersial lagi, tak cukup banyak. Jadi ada lagi tanah-tanah milik keluarga yang lain. Jadi di situlah saya memulakan tanaman serai secara komersial seluas 6 ekar lebih. Jadi dengan bantuan PPK Muar Selatan lah yang telah memberi dorongan, khidmat nasihat, memberi keyakinan. Yang penting memberi keyakinan kepada saya supaya boleh menjadi usahawan tani ya, bukanlah sepenuh masa, maksudnya secara komersial. Okey, baik. Maknanya di situ kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang. Jadi Cik Hafiz, selain daripada tanaman serai, mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan bersama kami apakah aktiviti-aktiviti ataupun projek-projek yang dilaksanakan dan apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh Cik Hafiz. Silakan Cik Hafiz. Okey, Cik Kamarul, di sini ni pada saya memang tidak dijangka lah dan kalau kita lihat daripada sesi penerangan sesi ceramah yang daripada pihak KSU, daripada pengarah LPP yang menerangkan cabaran COVID-19 kepada sektor pertanian. Sebenarnya saya boleh katakan bermula dengan agak cantik, agak baik ya. Tetapi siapa menduga ya, tak ada siapa pun di dunia ini yang menduga fenomena pandemik COVID-19 akan jadi sebegini, berpanjangan begini, dan impaknya ialah secara total, secara global. Jadi saya bermula dengan cantik tadi. Saya katakan tadi, okey, saya bermula dengan serai sebanyak 6 ekar lebih. Di 6 ekar lebih tu kita dah susun ya, kita buat beberapa plot supaya hasilnya dapat dipasarkan secara mudah. Dan ini juga berdasarkan maklumat daripada PPK bagaimana untuk kita marketkan serai ini secara komersial ya, ke Singapura, ke kilang-kilang ya, dan ke pesaraya-pesaraya besar. Jadi saya telah bermula dengan baik ya. Kita dengan tanaman harvest yang tuaian 3 ekar pertama tu bermula dengan baik. Even PPK pun amat puas hati dengan kita punya komitmen, kita punya kualiti, kita ikut semua khidmat nasihat dia. Pasal PPK Muar Selatan ni market dia ialah ekspor ke Singapura dan kilang-kilang besar. Jadi tak sama dengan kualiti yang dibekalkan ke pasar, ya, tak sama, jauh beza dia daripada segi saiz, daripada segi kebersihan, semua tak sama. Memang harga dia agak bagus, agak tinggi, tetapi memerlukan satu quality control yang berbeza ya. Jadi daripada situ tu kita berjaya mengikuti semua nasihat-nasihat daripada PPK. Tetapi ya, setelah kita dapat tuaian yang baik 3 ekar, masa tu bulan Mac. Jadi bulan Mac tahun 2020 bermulalah kisah MCO 1.0 ni. Jadi tak disangka masa tu saya pun ada di KL. Pengurus kawasan saya, Encik Safirun pun dia balik kampung, balik ke Kedah. Jadi dia pun tersangkut di Kedah 1 bulan lebih. Jadi terbiar ya. Masa tu serai ni dia punya masa dia untuk tuaian dalam 6 ke 7 bulan. Jadi kita dah rencana dah 2 minggu. Jadi yang first 3 acres tu cantik. Jadi yang the next 3 acres tu kita tersangkut dengan MCO. Jadi
pekerja tak boleh rentas negeri, ya, tak boleh rentas daerah. Lepas tu kita banyak menggunakan tenaga asing juga, ya, pekerja-pekerja yang berpermit lah daripada Indonesia, mereka pun kelang kabut. Semua balik, pasal di Muar ni ada ferry. Semua beratur balik kampung. Jadi kita stuck. Jadi the next 3 acres tu sebenarnya satu pengalaman juga, pengalaman yang katakan agak sukar. Kita tak boleh tuai. Tak boleh tuai, jadi daripada 3 ekar tu kita dapat selamatkan 1 ekar lebih saja. Jadi 1 ekar lebih. Jadi 1 ekar, kalau dalam 1 ekar setengah tu sebenarnya itulah kita punya nak merasa sedikit keuntungan buat pertama kali. Jadi di situ memang mencabar. Sedikit kekecewaan, ya. Kecewa ni kita tak boleh lari daripada kecewa. Cuma bagaimana kita come back from kecewa itulah. Kalau kata saya nak kecewa kali pertama tu, saya saya dah stop dah saya punya aktiviti agro ni, ya, pertanian. Jadi apa yang saya buat, selepas kita habiskan semua 6 ekar tu, kita duduk sebentar, kita kaji balik. Okay, sekarang ni kita tenaga pekerja nampak sukar, ya. Sebenarnya masa kita buat tuaian tu pun, pihak PPK Muar Selatan membantu kita, ya. Di kawasan saya ni tak ada orang tanam serai, tak pandai. Jadi masa hasil tuaian apa semua ni dibawakan golongan-golongan wanita ni daripada kawasan Muar Selatan ni datang ke tempat saya membantu kita tuai, siang serai, dipanggil siang serai dengan kualiti yang baik. Jadi masa MCO bila start semua MCO ni dah tak boleh datang. Dia dah tak boleh datang. Jadi kita tengok macam mana kita nak continue. Jadi kita study balik. Jadi masa tu kita pun dah beranilah. Sebelum ni masa nak buat serai tu kita amat berhati-hati juga macam mana nak bermula. Jadi since kita tanah dah clear, semua dah cantik, jadi kita decide kita move on the next phase ni, kita tanam pisang. Pisang pun pasal kita tengok dia punya ekosistem tu banyak, dia ada ekosistem dia, maksudnya kita boleh supply daun pisang, kita boleh supply jantung pisang, kita boleh supply pisang tu memanglah anak pisang, sulur pisang. Jadi banyak. Jadi kita tengok pisang ni dia banyak dia punya rantaian-rantaian income dia. Jadi dari situ kita move dengan pisang. So alhamdulillah kita memang terpaksa lah. Masa tu kita terpaksa, orang yang bawa bajak, bawa apa semua stop, ya, masa MCO tu. Jadi kita stop beberapa bulan. So pisang ni dia jangka hayat dia untuk mengeluarkan hasil dia 9 bulan. Jadi dalam bulan berapa ni, sini dah bulan 8, ya, bulan 8. Jadi ujung tahun 2020 tu kita bermula dengan pisang. Jadi kita jangkakan hasil pertama daripada pisang ialah dalam 1 bulan lagi. Jadi kita bermula dengan pisang supaya kita kekalkan momentum. Pada saya satu lagi, walaupun kita mengalami satu pengalaman yang tak diduga, ya, dalam penanaman serai, tapi saya tak nak matikan semangat saya. Kalau saya katakan saya tangguh selama 6 bulan, kecewa berpanjangan, tak jadi apa. Jadi dalam sebulan 2 kita terus move on, kita continue pisang. Jadi kita momentum tu ada. Jadi kita continuekan momentum, dan juga serai tu kita pindahkan ke kawasan homestay saya yang dalam seluas 3 ekar ni, kita masih ada, kita kekalkan pasal nama kita dah ada. Adalah macam market retail, ya. Macam pasar, dia masih mencari. Jadi kita masih ada. Kalau untuk buat benih pun kita masih ada benih kita sendiri. InsyaAllah kalau suasana dah okey, ya, pekerja semua dah okey, kita anytime we can come back. Kita boleh come back untuk melaksanakan balik penanaman serai ni secara komersial lah. Okey, baik Cik Hafiz, maknanya orang kata tak berputus asa dalam kegagalan datangnya MCO 1, MCO 2, MCO 3 dan sekarang ini Cik Hafiz beralih ke tanaman pisang. Jadi dan sekarang ini juga sebenarnya kita menceritakan mengenai penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, dan penggunaannya masih lagi di tahap rendah. Jadi macam mana Cik Hafiz merebut peluang dan menerapkan teknologi digital dalam projek pertanian yang Cik Hafiz usahakan ini? Mungkin boleh kongsikan? Okey, Cik Kamarul, ya. Saya memang terlibat dalam bidang teknologi ni sejak lama dah, daripada sekitar tahun 2000, ya. Setelah saya sebelum ni saya banyak bekerja dalam bidang accounting, lepas tu saya memulakan perniagaan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Jadi pada awal penceburan saya dalam bidang pertanian, memang niat saya ialah ingin menggunakan teknologi, ya, dalam bidang pertanian, ya. Sekarang ni
kita sibuk dengan smart farming ya. Banyak. Jadi sebenarnya term-term smart farming teknologi ni telah diguna pakai sekian lama. Cuma tidak dipraktiskan ya, tidak dipraktiskan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin sebelum ni pekerja ramai ya. Resources banyak. Jadi bila sekarang ni disebabkan pandemik COVID-19, jadi masing-masing telah terfikir bagaimana nak menggunakan teknologi. Jadi apa yang kita nak buat ya, saya akan cuba membangunkan sistem smart farming menggunakan teknologi IoT, Internet of Things ya. Buat masa sekarang ya, saya sebagai CEO ya di Mutiara Teknologi yang beroperasi di Bangi, kami sedang membangunkanlah sistem-sistem IoT ni. Dan kita telah membangunkan sistem IoT untuk smart building ya, smart building. Dan next phase sebenarnya memang kita dalam planning kita untuk membangunkan IoT untuk pertanian. Cuma disebabkan pandemik ni susah untuk bergerak apa semua. Pasal kalau kita nak buat, kita kena monitor ya. Jadi macam kaki tangan saya pun perlu duduk di site, dia kena belajar pasal pertanian. Saya dah cakap kat dia, you want to get involved dalam IoT untuk smart farming, you kena ada jiwa pertanian baru you boleh berjaya ya. Jadi that's the next thing, the next move. InsyaAllah saya akan laksanakan satu teknologi pertanian yang melibatkan IoT, mungkin melibatkan teknologi solar. Jadi kita akan buat satu macam integrated smart farming lah. Okey, baik Cik Hafiz. Kita pernah dengar tema pertanian adalah perniagaan. Cik Hafiz setuju tak dengan saya? Pertanian adalah perniagaan. Okey, baik. Mungkin Cik Hafiz boleh sharekan kepada kami, memberikan sedikit tips kepada para usahawan ataupun golongan individu ataupun golongan-golongan yang sealiran dengan Cik Hafiz yang baru nak berkecimpung dalam bidang pertanian ini. Okey Cik Kamarul ya. Macam yang saya terangkan sebelum ni lah ya. Saya ni background saya dalam bidang kewangan ya. Memang saya berminat, tapi pada saya minat tu tetap minat. Kalau saya tak nampak peluang yang bidang pertanian ni mampu menjana pendapatan ya, mampu membangunkan sektor ekonomi, tak mungkin saya akan ceburkan diri dalam bidang pertanian secara komersial. Saya tanam durian untuk seronok saya balik makan memang ada lah. Itu dah lama. Ada rambutan balik makan okey. Tapi secara komersialnya, saya amat bersetuju lah ya dengan Cik Kamarul punya pendapat ya, bahawa pertanian ni ialah satu bidang perniagaan. Sebenarnya moto pertanian satu perniagaan ni telah lama diterapkan oleh pihak kerajaan ya, untuk memberi motivasi ya, menggalakkan rakyat Malaysia ni menceburi dalam bidang pertanian. Cuma pada saya agak sukar. Jadi pada saya sekarang ni apa yang saya nak cuba bantu ya kepada golongan-golongan di luar ya, yang belum melibatkan diri dalam bidang pertanian ya. Yakinlah bahawa sektor pertanian ni amat berpotensi ya, amat berpotensi. Tetapi cabarannya perlu kita kenal pasti ya. Memang kita dalam industri apa pun, kalau kita cerita pasal perniagaan ya, kita perkilangan, kita sektor ICT, saya dalam bidang IT ni terlalu lama. Lagi banyak cabaran-cabarannya, tapi kita dah ready. Jadi di bidang pertanian ni cabaran tetap ada. Cuma apa yang membezakan kita untuk memulakan pertanian secara komersial, kita kena kenal pasti cabaran dia, apa masalah dia. Kita bukan nak melarikan diri daripada masalah ya, tapi kita kenal pasti masalah pembajaan, masalah serangan serangga, masalah pekerja ada. Tapi tiap-tiap tu kita list down apa solutionnya, apa solusi dia. InsyaAllah kalau kita boleh buat satu mapping, saya rasa tak ada masalah. Jadi satu lagi cabarannya yang kebanyakannya kalau di golongan profesional ya, di kalangan kawan-kawan saya, pada mereka pertanian ni mungkin satu sektor yang agak tak glamour lah ya, tak glamour, kotor ya, susah. Tapi saya pun cakap, sekarang ni kalau siapa toke Musang King, dia lah paling glamour kan. Tapi saya tak adalah, pasal di kawasan saya di Kesang ni tak sesuai untuk Musang King ya. Jadi kita akan cari jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan tempat kita. Jadi pada nasihat saya, kalau siapa yang nak menceburkan diri dalam bidang pertanian secara serius,
banyak caranya. Macam contohnya macam saya ya, mungkin Allah mempermudahkan urusan saya ni dikenalkan dengan orang-orang yang membantu. Macam saya cakap tadi, saya pun tak sangka ya, saya dapat berkenal mesra cepat ya dengan LPP, dengan PPK. Kalau bukan kerana mereka yang mendorong saya, meyakinkan saya bahawa saya boleh bermula, saya rasa saya masih tetap dalam perancangan saya lah. Accountant ni dia perancangan dia terlebih kadang-kadang. Tak jadi apa. Tapi bila saya tengok sendiri macam mana kejayaan mereka, saya pergi melawat ladang-ladang mereka, saya berasa amat yakin lah. Jadi di situ macam sekarang ni keyakinan tu baik, walaupun macam bila kita dah yakin kita kena dengan cabaran COVID-19 ni, insyaAllah kita mampu meneruskan lagi aktiviti dengan tanaman-tanaman lain. Idea tu dah ada ya, kita dah ada, kita punya satu kumpulan petani-petani inilah, kita boleh bertukar fikiran. Ya, sama-sama kita doakan ya Cik Hafiz ya, agar COVID-19 ini akan lenyap dan segala aktiviti pertanian dan aktiviti-aktiviti yang lain dapat kita laksanakan seperti sebelum datangnya COVID-19. Baiklah Cik Hafiz, hari ini 6 Ogos, Tarikh Keramat, Hari Peladang, Penternak dan juga Nelayan, yang mana ini adalah satu pengiktirafan kerajaan kepada golongan inilah, warga peladang, penternak dan juga nelayan. Jadi mungkin apakah tindakan yang perlu Cik Hafiz laksanakan sebagai tanda terima kasih kepada kerajaan atas pengisytiharan Tarikh Keramat 6 Ogos ini? Okey. Saya secara jujurnya jugalah ya, sebelum saya melibatkan diri dalam bidang pertanian ni, pada saya Hari Peladang dan Pertanian ni saya suka pergi. Saya pergi. Saya suka tengok lembu yang besar-besar tu. Saya beli benih-benih pokok, saya beli makanan, macam-macam ada. Tetapi apabila saya menceburkan diri dalam bidang pertanian, pada saya Hari Peladang dan Nelayan Peringkat Kebangsaan ni satu penghargaan ya daripada pihak kerajaan kepada pengusaha-pengusaha agro, petani, nelayan. Jadi kami rasa dihargai lah ya. Kami rasa dihargai. Sebelum ni kita pun tak berapa faham. Jadi bila kita dah berada dalam industri ni, kita nampak ya. Jadi pada saya sebagai petani apa semua, kita perlulah menyokong usaha kerajaan ni untuk meningkatkan taraf hidup peladang ya. Macam sekarang kita kata kita ada banyak kalau kita sekarang ni very famous ya, M40, T20, B40 ya. B tu below, medium, kita ada yang golongan yang tinggi lagi lah ya. Jadi pada saya satu sasaran yang boleh dicapai oleh golongan-golongan petani ini ialah M40 medium ya. Jangan fikir, pada saya kebanyakan sebelum ni petani penelayan, pada mereka ni ialah B40. B40 ni below income lah ya, below. Sebenarnya tak ada siapa pun yang menyuruh kita jadi B40 ya. Pada saya tak susah. Bila saya bukannya boleh saya kata saya berjaya, tidak, tapi kalau untuk jadi M40 pada saya dalam lingkungan kita boleh pendapatan 5,000 ke 6,000 sebulan, satu sasaran yang boleh dicapai ya, boleh dicapai. Tapi kita kena tengok dalam satu skop ekosistem pertanian yang betul ya. Maksud saya bila kita panggil upstream and downstream ya. Downstream macam contohnya saya sekarang, kita ada sedikitlah kebun-kebun durian ya. Kita ada durian. Jadi kita sampai kita jual durian. Kita jual durian. Jadi kita jual yang durian tak berapa elok, kita buat tempoyak. Jadi benih daripada biji yang daripada tempoyak tu yang baik-baik, kita semai pula. Kita buat dalam bentuk tapak semaian. Jadi kita tahu kita boleh jual pokok penanti durian ni, satu anak pokok ni dalam sekitar RM6, RM7. Jadi kita semai, jadi 1,000 pokok. Jadi kita tahu dalam masa berapa bulan akan datang kita ada income daripada jual pokok penanti anak durian. Jadi macam tu. Jadi kita kena tengok, kalau kita dapat lihat daripada segi upstream and downstream aktiviti sektor pertanian ni, sebenarnya banyak. Pada saya banyak lagi peluang-peluang yang kita boleh buat. Jual anak benih ya. Kita boleh jual macam pisang ya, kita boleh jual jantung pisang, daun pisang ya. Pisang tu memang dah pisang. Kita boleh jual sulur pisang. Jadi benda banyak. Kalau kita berhenti setakat tunggu pisang saja, kita dapat satu income. Kerana kita tengok benda-benda lain, even kalau upstream activities je, kita boleh buat keripik pisang lagi. Tapi itu memerlukan satu skill lain lah kan. Jadi dari situ kita kena
membantulah menginspirasikan hasrat kerajaan untuk membantu meningkatkan taraf hidup petani-petani semula, peladang dan nelayan. Jadi saya amat bersyukurlah dengan usaha daripada jabatan-jabatan, agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam sektor pertanian. Baik, itu tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Cik Hafiz. Okey, baik Cik Hafiz, kita telah pun berada di hujung rancangan slot ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, sedikit ucapan daripada Cik Hafiz bersempena dengan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan yang disambut pada hari ini. Silakan Cik Hafiz. Okey, terima kasih Tuan Moderator ya. Kita dah berada di penghujung webinar kita ni. Okey, saya nak sampaikanlah penghargaan sedikitnya kepada yang terutamanya lah kepada pihak LPP, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK ya, kepada Datuk Saharudin Ahmad, iaitu pengarah LPP Johor. Ya, yang keduanya kepada Encik Muhammad Zairi Yahya lah ya. Dialah yang saya mula-mula telefon dulu daripada PPK ya, Pegawai Peladang Daerah Muar, Tangkak dan Segamat ya. Dulu masa saya mula-mula mengenali beliau merupakan pengurus besar PPK. Sekarang pengurus besar PPK ialah Encik Muhammad Syafiq Kamaruddin ya. Jadi tapi kita mempunyai hubungan yang baik. Bila Encik Syafiq menggantikan Encik Zairi, hubungan tu masih berjalan dengan lancar ya. Saya juga berterima kasihlah kepada Pak PPK yang telah membantu kami ya. Kami telah mendapat semacam subsidi baja ya, dan baru-baru ni juga pihak PPK telah membantu kami untuk membuat tube well untuk sistem saliran. Ya, because di tempat saya ni agak panas. Bila panas, bila hujan. Jadi dengan sistem tube well ni, itulah the next step ni, kita akan buat macam saya kata tadi, kita nak membuat satu macam sistem smart farming. Tapi tanpa sistem air ni tak boleh buat. Jadi kita cerita smart farming, smart apa pun, teknologi, tapi the basis tu still resources, natural resources. Jadi kepada pihak-pihak yang terlibat tu, tadi yang saya mention kan, kepada Puan Nuaini pun banyak membantu kami ya, daripada segi motivasi. Pada saya, yang saya amat hargai sumbangan pihak PPK dan LPP ni motivasi ya. Kalau kita kata modal, ramai orang ada modal, tapi kenapa mereka tak menceburi bidang pertanian? Mungkin mereka tak berjumpa dengan pihak-pihak yang terlibat. Pada saya, itulah dorongan dan motivasi ya, awal daripada pihak PPK itu yang paling penting buat saya menceburkan diri dalam bidang pertanian ya. Lepas tu macam pihak PPK juga, mereka mempunyai satu sistem pengedaran hasil pertanian yang sistematik dan baik. Saya pun sebenarnya tak sangka ya, sebenarnya pihak PPK ni, saya ingatkan macam PPK ni dulu macam biasalah, tolong orang, tengok visit. Saya tak sangka yang sebenarnya pihak PPK ni sebagai pusat pengumpulan, yang saya pun amat terkejut dan berbanggalah dengan pencapaian mereka, kerana mereka membantu pihak petani ni memasarkan produk sampai ke Singapura, ke kilang-kilang besar. Macam contohnya serai. Kalau saya tanam 10 ekar ke 20 ekar pun, saya seorang sampai bila pun tak boleh masuk ke pasaran antarabangsa, kita tak boleh masuk ke pasaran kilang-kilang besar. Pasal mereka memerlukan satu supply yang konsisten ya, seminggu berapa tan, seorang tak boleh buat. Jadi sumbangan pihak PPK ni amat berguna lah ya, amat berguna. Jadi pada saya, satu nasihat saya kepada pandangan lah ya, kepada pihak-pihak yang nak menceburkan diri dalam bidang pertanian ataupun yang telah menceburkan diri dalam bidang pertanian. Macam saya ramai kawan-kawan, tapi mereka ni silo ya, buat kerja sendiri-sendiri. Mereka sendiri. Pada saya tak rugi ya berkenalan dengan LPP, PPK, Jabatan Pertanian, Farma. Tak guna. Kita berkawan ni lagi baik, kita berkenalan dengan mereka, pasal macam sektor kerajaan pun bukan macam dulu. Mungkin ada setengah petani yang telah 10-20 tahun berkecimpung dalam pertanian, mereka mengatakan tugas-tugas, contoh tugas PPK, tugas LPP ni 20 tahun dulu, 15 tahun dulu bagaimana. Mungkin mereka telah berubah. Mereka juga sekarang ni mengikuti perkembangan teknologi ya, mereka bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti MOSTI ya, yang akan menaik tarafkan sektor pertanian dengan sesuai dengan kesediaan teknologi masa kini ya. Jadi sebagai akhir kata daripada saya untuk semua usahawan-usahawan tani ya, usahawan nelayan, petani ya seperti saya, sama-sama ya kita majukan industri agro di Malaysia ya, kita bantu kerajaan, kita kurangkan import daripada negara-negara, kita pula jadi pengeksport ya. Akhir kata daripada saya ya, sebagai usahawan tani, marilah kita sama-sama berusaha untuk memajukan industri agro di Malaysia ya.
pada saya ya, kita bantu kerajaan untuk mengurangkan kita punya import, kita pula menjadi pengeksport hasil tani kepada negara-negara luar. Dan sebagai satu kata motivasi untuk hari ini ya, sama-sama kita berusaha. Kita berjaya. Ya. Saya ucapkan selamat Hari Peladang, Penternak dan Nelayan 2021. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Hafiz yang sudi bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman, dan semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi menjadi pembakar semangat kepada rakan-rakan di luar sana untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian.